Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Live hari ini adalah live ringkas yang saya hendak tumpukan khususnya kepada satu perkembangan hari ini di Dewan Rakyat. Ya, tanpa masuk mendalam ya apa yang berlaku, MP mana yang kata apa, berdebat apa, isu apa yang muncul dan sebagainya. Saya ingin mudahkan bahawa isu tuntutan waris Sultan Sulu, Kesultanan Sulu, ataupun pihak yang mendakwa dirinya sebagai waris Kesultanan Sulu terhadap aset-aset negara, khususnya aset Petronas yang dirampas, ya, yang kemudiannya rampasan itu telah ditangguhkan setelah kerajaan mengambil tindakan tertentu, ya. Jadi isu itu adalah satu isu yang teramat serius, lebih serius daripada banyak isu yang mungkin boleh dibincangkan, didebatkan di dalam Dewan Rakyat. Lebih serius daripada isu apa orang kata politik yang sedang dicatur, diberi tumpuan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan kerana kelangsungan kuasa. Ya, itu mereka ada masa, tetapi apabila ada MP ataupun ada percubaan untuk mengusulkan perdebatan, ya, isu tuntutan waris Sulu, Kesultanan Sulu itu terhadap Petronas, ianya dihalang oleh Speaker Dewan Rakyat. Ini isu kedaulatan negara. Ya, bayangkan aset berbilion dirampas oleh waris Kesultanan Sulu. Ianya membawa impak yang teramat buruk kepada negara, dan seluruh dunia memerhati apakah tindakan-tindakan lanjut negara ini, apakah perkembangan lanjut perkara ini, sebab ia melibatkan kedaulatan negara kita. Dan apabila kita pertimbangkan isu kedaulatan, ianya juga membawa akibat kepada sistem raja berperlembagaan di negara ini, kerana ianya memberi implikasi satu tindakan yang diambil oleh pihak luar terhadap kedaulatan dalam negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Jadi ada implikasi kepada institusi diraja dan sebagainya. Jadi sungguh meluas, sungguh besar impak dia. Saya tidak ingin masuk secara terperinci, nanti merumitkan live. Cuma ianya melibatkan kedaulatan. Tetapi speaker halang. Apa yang ingin saya bangkitkan di sini adalah alasan dangkal Speaker Dewan Rakyat, Azhar Harun, apabila menolak kerana mendakwa kononnya ini perkara ini melibatkan pembicaraan yang berjalan di mahkamah, dan oleh itu adalah sub judice, berdasarkan peraturan-peraturan dewan, adalah sub judice untuk mendebatkannya. Tahu tak saudara-saudari betapa dangkalnya alasan itu, jika itulah alasan mengapa debat dihalang? Kerana prinsip sub judice ini tidak terpakai dalam isu ini. Anda boleh merujuk kepada peguam, mana-mana peguam di negara ni. Atau kalau anda hendak, kelak bila saya buat satu sesi, andai kata buat sesi bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, boleh saya ajukan soalan ni. Ianya tidak terpakai kerana perbicaraan yang dimaksudkan bukannya melibatkan mahkamah di Malaysia. Ianya melibatkan mahkamah dan perbicaraan di luar negara. Ya? Jadi tak masuk akal. So, timbul persoalan, apakah motif sebenar Speaker Dewan Rakyat? Yang selama ni pelbagai contoh boleh saya ajukan di mana keputusan-keputusan pelik telah dilakukan oleh beliau, ya.
menimbulkan persoalan, adakah ini arahan daripada kerajaan, dan jika ianya arahan daripada kerajaan, mengapa takut bincangkan isu yang begitu penting ini? Ya, adakah sesuatu yang ingin disembunyikan? Ya, kita tahu Idris Harun baru-baru ni ada buat kenyataan apakah tindakan-tindakan kerajaan Malaysia dan sebagainya untuk menangguhkan rampasan. Rampasan tu memang ada, tapi ditangguhkan sementara menunggu rayuan atau dan sebagainya. Ya, jadi ditangguhkan. Tetapi ini tidak menolak hakikat bahawa, atau mengubah hakikat bahawa kerajaan Malaysia dilihat lambat bertindak atau tidak bertindak dari awal dengan cara yang bersesuaian, berpadanan dengan apa yang perlu atau diharapkan oleh sesebuah kerajaan apabila melibatkan isu kedaulatan negara, kerana pemimpin-pemimpin kerajaan terlalu khusyuk memberi tumpuan kepada politik kepartian, kuasa dan kedudukan, khususnya kedudukan pemimpin-pemimpin kerajaan hari ini. Mereka tidak ingin daruratkan politik. Mereka tidak ingin lumpuhkan politik, menerusi darurat politik, tetapi mereka terus-menerus memberi tumpuan kepada isu politik, bukan isu rakyat, dan yang lebih penting lagi, isu ini yang melibatkan kedaulatan negara. Adakah itu sebabnya tidak ingin didebatkan isu Petronas ini? Adakah sebab ada perkara-perkara tertentu yang mungkin dibangkitkan oleh pembangkang yang tidak boleh dijawab? Ya, jangan sekali-kali mana-mana pihak gunakan alasan ini hanya dibangkitkan oleh pembangkang kerana itu kerja pembangkang nak buat kecoh. Saya rasa ada justifikasi, ada asas yang kukuh isu ini cuba dibangkitkan di Dewan Rakyat, dan memang Dewan Rakyat jadi pentas untuk membincangkan, untuk mendebatkan isu-isu sebegini, khususnya yang melibatkan kedaulatan negara. Jadi kalau tidak membenarkan pembangkang membangkitkan isu ini, mendebatkan isu ini, maka anda sedang menghalang pembangkang daripada melaksanakan tugas check and balance mereka. Dan juga lebih penting lagi, kita tolak pembangkang, kita tolak kerajaan. Mereka ni ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat bagi mewakili suara rakyat. Jadi anda menghalang bangkitnya suara rakyat berhubung perkara ni di pentas parlimen. Ini amat serius. Jadi mengapa saya syaki kerajaan takut membangkitkan isu ni di parlimen? Sebab alasan speaker tidak masuk akal. Kes bukan berjalan di Malaysia, kes berjalan di luar mahkamah luar negara. Tidak timbul isu subjudis yang secara tepat telah dinyatakan oleh seorang MP di Dewan Rakyat. Tetapi dah jadi lumrah speaker ini tidak mengendahkan suara kebenaran apa yang diputuskan oleh speaker, mungkin atas arahan kerajaan, akan dikekalkan tanpa mengendahkan suara-suara kebenaran. Ya, so inilah yang menjadi isu besar hari ini, yang telah menghampakan saya, yang telah menimbulkan pelbagai persoalan. Apakah sebenarnya motif speaker menghalang isu yang begitu penting ini untuk didebatkan? Ya, saya akan meluangkan masa 5 minit untuk menjawab soalannya. Jika anda ada soalan, sebentar ya, anda boleh mula bertanya sekarang. Baik. Raja Zainal, Raja Muhammad, macam ada sesuatu yang mungkin tersorok untuk pengetahuan ahli dewan dan rakyat keseluruhannya. Mungkin
Ya, kalau saya ahli dewan, salah satu perkara yang akan saya bangkitkan adalah tang mana kerajaan Malaysia gagal melaksanakan tugas dia dari peringkat awal, walaupun sekarang ada tindakan-tindakan betul yang telah diambil, khususnya tindakan bagi menangguh perampasan aset itu. Itu kita harus puji kerajaan Malaysia. Tapi ini tidak mengubah hakikat bahawa banyak yang boleh dilakukan yang tidak dilakukan. Jadi perkara itu harus dibincangkan, harus didebatkan. Malangnya, ianya tidak dibenarkan oleh speaker. Jika perkara sepenting ini dihalang daripada didebatkan di Dewan Rakyat, maka timbul persoalan apakah efektifnya Dewan Rakyat ini dengan adanya speaker ini. Ya, apakah ini yang dimaksudkan reformasi terhadap parlimen dan sebagainya? So ini semua perlu dipikirkan. Muhammad Razamah, cik lah Tuan Jesse, mesti ada sesuatu 30% WOW berlambak tu tak habis, anak cucu cicit makan, kot kesian kat rakyat Sabah. Muhammad Zulhelmi Mansur, kewajaran buat report polis terhadap speaker. Tidak ada gunanya buat report polis terhadap speaker. Ini adalah urusan dewan, ya. Cuma sekarang ni saya berpendapat speaker ini memang tidak sesuai kekal sebagai speaker Dewan Rakyat. Okey, saya rasa tidak ada banyak soalan, jadi setakat itu sahaja hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.